آل الكرام. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله. يا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammad. Wa ala alihi Salam. Mizi dang. Mizi kejadian kalau ambil. Kejadian dang. On the way. Apa dia? Ada ni. Tunggu yang sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif qala sallahu sirrah. Soal 3. Dan iaitu ta'ziah itu. Kemudian daripada tanam, kemudian daripada kebumikan tu. Terlebih utama daripada dahulu daripada kebumi. Kerana dahulunya mereka itu masyghulun, mereka makna berbimbang, sibuk dengan menyimpankan akan mayat, mana menguruskan, tajhizkan mayat. Bahkan melainkan dilihat daripada ahlinya sangat terkejut. Ya, kalau kita lihat suasana ahli itu sangat, maknanya bersedih. Kita takziahkan. Ya, itu aula daripada sebelum disimpan. Maka dipilih mendahulukan dia takziah. Tujuan dia supaya sabar mereka itu. Ya. Azamallahu ajrak wa ahsana azaak wa ghafara limaytik. Itu di antara ucapan takziah. Dan Allah Ta'ala membesarkan, memberikan ganjaran besar pahala kepada Tuhan, mengelokkan ya kebaikan, mencurahkan akan kesabaran dan memberikan kemaafan ataupun keampunan kepada mayat. Itu di antara ucapan takziah. Dan masanya itu dalam 3 hari jua. Takziah itu dalam 3 hari jua daripada waktu matinya bagi orang yang hadir dalam negeri itu, atau daripada waktu sampai khabar bagi orang yang gaib, orang yang tidak ada dalam negeri, waktu sampai kemudian lepas itu 3 hari sunat bagi dia mengucapkan takziah. Dan makruh takziah kemudian daripada itu. Dah sebulan takziah orang tak ingat lah. Dia ulah tu ingatkan lagi untuk bersedih, jangan. Mengingati mati itu disuruh. Ya. Kerana maksud takziah ialah mendiamkan hati, mana memberikan ketenteraman bagi hati, yang mensejukkan hati mereka itu ahli mayat. Dan galibnya senang mereka, dia tenang maknanya. Kemudian daripada 3 hari, maka jangan lagi dia baharu-baharukan duka cita. Sebut balik, sedih balik lah. Maka sunat mentakziahkan muslim dengan mayat muslim dengan bacanya baginya a'zamallahu wa ahsana azaak wa ghafara limayyitik. Telah membesar Allah Ta'ala dengan ujian kematian ahli keluarga ni, Allah Ta'ala berikan ganjaran yang besar di sisi dia. Dan menjadikan kebaikan sabar engkau, dan mengampun Allah Ta'ala ya bagi mayat engkau. Kita minta supaya Allah Ta'ala berikan ganjaran besar kepada dia dan elokkan kesabaran dan berikan keampunan bagi yang pergi itulah. Dan jika mentakziahkan muslim dengan mayat orang kafir,
Dia kata baginya azamallahu ajrak wa sabarak. Dalam besar Ta'ala balasan engkau dan sabar engkau, sekat tu dia. Adapun ghafara mayyitik, mampun tak ada. Sebab tidak diberikan keampunan bagi orang kafir, dia sediakan azab bagi dia sekurang-kurangnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dilarang bagi kita minta ampun bagi orang yang menyekutukan Allah Taala. Adapun ucapan di akhlafallahu alaik au jabara ma'siyati, dan jika ditakziahkan akan orang kafir dengan mayat orang Islam, dikatakannya ghafarallahu limaiti wa asana azab. Jika orang Islam takziah akan orang kafir, dikata baginya akhlafallahu alaika wa naqasa adadak, telah menggantikan Ta'ala atasmu dan tiada kurang bilangan kamu. Dan harus menangis atas mayat dahulu daripada matinya, dan kemudiannya kerana bahawa Rasulullah SAW menangis. Menangis maknanya apa? Sekadar belengan air mata. Adapun nauh itu tak boleh berbiji sabak. Dia meraung apa semua, lupa ayak baju, ya kan? Mengeluarkan kata-kata yang tak sepatut. Ya jabalak, wahai mana gunungku, mana wahai tempat harapanku, kepada tak ada aku nak berharap macam apa. Itu dah mengarut. Kita berharap hanya kepada Allah Ta'ala saja, bukan pada makhluk. Dia mati, orang hidup tu macam tu jugalah. Bukan orang yang pergi itu menguruskan hakikat. Rezeki dia semua telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Sekadar maknanya naluri insan, keluar air mata, tangisan tu biasalah, kan? Kasih. Dan harus mana tangisan tu menangis atas mayat dahulu daripada matinya, dan kemudian daripada mati. Kerana bahawasanya Rasulullah SAW juga ada tangisan dia, nangis akan anaknya Sayyidina Ibrahim dahulu daripada perginya, sebelum wafat, meninggalnya atau matinya. Yang sabda ia mata berlayar, ya, yakni mengalir dengan air mata. Mana sifat mata itu menjadikan begitulah, ya, dia mengalirkan air mata kesedihan, ya, air mata maknanya kecintaan dia. Dan hati itu duka cita, itu sifat naluri biasa. Dan tiada dapat kami berkata melainkan yang diridha oleh Tuhan kami. Tapi jangan mulakan perkataan yang tidak diridai oleh Allah Ta'ala. Dan aku bercerai dengan kamu, sangat duka cita. Dan lagi ia menangis atas kubur anak perempuan baginya, sekadar makna dilihan tangisan air mata. Dan ia ziarah kubur ibunya sallallahu alaihi wasallam, menangis orang yang kelilingnya, tetapi menangis kemudian daripada mati itu khilaful aula, mana mencari yang lebih utama. Kerana adalah ia menyesal atas barang yang luput atas orang yang barang yang dinakal atau hukum yang dinakal dalam majmuk, tetapi disebut oleh Askar ialah makruh. Kerana apa? Maka apabila wajib yakni mati, maka jangan menangis. Dua kitab Nawawi tu, Majmu' kitab Nawawi tu, Azkar pun kitab dia. Maka haram membilang-bilang keelokan orang mati, yang ini tak boleh. Ya. Seperti dikatanya dalam tangisan dengan keluhan dia, wa kafahu wa jabalahu wa sandahu, ya, wa adahu. Itu haram. Dia panggil haram nauhun, iaitu keluhan. Wa jabalahu, ya, wa kafahu. Dia mengeluh bahawa senda tak adalah tempat aku bersandar, ya, gunungku. Itu semua benda-benda yang boleh membawa cedera, ya, kerosakan. Iaitu mengangkat suara dengan biji sabak. Maksudnya apa? Menyebut keelokan, ya, semayan, engkaulah macam-macam, ya, sampai akhir dilupakan Tuhan. Dan suara dia meratap, meraung macam-macam. Kalau zaman jahiliah tanpa koyak-koyakkan baju dia, ya, gebang-gebangkan rambut, kan, berbantuk rambut ke dinding, sakit pula. Itu semua benda-benda jahiliah punya amalan. Sekadar tangisan naluri manusia, mengalirkan air mata itu biasalah. Iaitu menyebut keelakannya dan terkejut dengan memukul dada dia. Macam orang Syiah dah debak debu. Mula dia banting tangan, besok dia ambil parang. Macam orang hilang akal. Dan terkejut memukul dada dan menampar pipi, ya.
dan mencarikan baju. Kerana riwayah, mana kena ada riwayat hadis. Mulut orang yang meratap apabila tiada taubat, dahulu matinya didirikan pada hari kiamat, dan atasnya baju yang dilumur dengan minyak tanah dan minyak tar. Minyak tar dijadikannya baju, pakai meraung dan lagi riwayat yang lain, tiada daripada kami, Nabi kata, laisa minna, bukan kami, ya orang yang memukul pipinya dan mencarikan bajunya dan menyeru ia dengan seruan jahiliyah wa jabalah. Itu semua maknanya tidak dibenarkan oleh syariat. Dia dah pergi, tetap pergi. Takkan kita meraung dia bangun balik, kan? Kalau meraung dia bangun balik, kita boleh lari je. Mayat bangun balik. Dan sunat bagi laki-laki ziarah kubur muslimin dengan apa? Tujuan qasad mengingatkan mati. Zurul kubur fa innahu tuzakkirukum al-akhirah. Ziarah kubur sebab dia mengingatkan kamu akan kematian. Ini kubur pula, wali-wali kubur digobor macam-macam. Imam Nawawi kubur dia banyak. Dah lebih binatang buas lagi buat ni tu. Ni pahaman-pahaman ta'assub macam-macam. Allah mengingatkan mati dan kasihan bagi isi kubur. Dengan apa? Memberi salam. Jadi kita beri salam tu doa. Kita bacakan Fatihah, sedekahkan Al-Quran, hadiahkan. Itu lebih baik. Dan membaca Al-Quran. Al-Quran bila baca je rahmat akan turun. Ya. Dan doa dan sunat dengan air sembahyang, dan makruh bagi perempuan dan khunsa ziarah akan kubur kerana takut fitnah, dan tangis dengan menyaringkan suara. Kalau perempuan ziarah kubur ni ada 3 pendapat ulama. Ada pendapat ulama sangat mengharamkan terus. Ulama makruhkan. Setengah ulama letak lain tengah. Tengok keadaan. Kalau ziarah tu cukup dengan menutup auratnya, dengan maknanya dia pergi tu bukan seorang, ramai, dan tidak melahirkan benda-benda tak elok, itu tak apa. Setengah ulama isyadul bak dia tutup tu, tak boleh. Sebab dia takut lama-lama batu ni insan digoyang. Macam kat sini ada berlaku dulu. Seorang dia tokek besar, bila anak dia menguruskan syarikat tu meninggal, mati, dia juga kubur, kenapalah engkau mati dulu, projek apa tak habis. Ada macam orang sawan tu. Itu semua dah mengarut. Tetapi bagi mereka yang ziarah kepada kubur Rasulullah SAW, Nabi besar kita Muhammad SAW, dan mana kubur, mana makam, dan makam segala, kubur makam awliya, anbiya, dan segala awliya dan ulama dan salihin. Dan bagi mereka itu, apa makna bagi itu? Mana harus. Lam tu dalam dijawaz. Ya. Walahum ay wayajuzu lahum, dan harus bagi mereka semua tu ziarah, perempuan semua diziarah. Makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan makam para anbiya, auliya dan ulama dan salihin. Kemudian jaga syarat. Jangan mereka menghiasi diri. Ya. Mau baca kubur baca Yasin, wangi ni malaikat mana? Kubur perempuan dulu. Dia pergi ke kubur dengan bedak ni, dengan spray ni, wah, pening balawan dengan tak payah. Ya, pergi pakaian biasa saja. Jangan menghiasi sebab membawa fitnah pada orang lelaki pula. Dia pergi pula dengan dia ramai-ramai, menutup aurat, kawal jaga, bawa dia pergi. Ini pergi pula tak suka orang. Dan jangan memakai pakaian perhiasan, ya. Jangan bau-bauan pun jangan. Perempuan kalau dia pergi masjid dan surau, dia orang perempuan ni kalau pergi surau masjid pakai bauan sehingga terhidu oleh kaum lelaki, oh baunya wangi, maka tidak ada pahala dia pergi masjid surau. Kosong ni dan tu masjid surau. Kalau pergi pejabat mana betul lagi dah akan jaga. Ini buat belum balik 5 minit. Oh ada macam kera dah rupa. Ya, orang lelaki hidu je kan dari fitnah haram hukum ni. Dia kena berhias untuk suami dia. Dia suami dengan suami macam usang kalung. Hangit bau. Tu suami semua suami nak ambil tindakan lain. Dia hias untuk suami dengan untuk orang. Ini orang dalu saf, terangkat bulu hidung bau. Tu semua benda-benda tak faham. Ya, tak belajar tu dah jadi dia pakai bantai.
Dan jangan ia bercampur dengan laki-laki yang khilat, mana laki-laki asing yang boleh bernikah dengan dia, bukan mahram dia lah. Dia pergi kubur ramai berdua, jantan betina duduk sebelah-sebelah. Wow. Macam-macam tu ni. Nakkan benda baik tapi tak kena cara jadi ya, dia tak elok pula nanti. Dan taklah ada perginya di dalam usungan atau barang sebahagian yang menutup segala badannya. Perempuan tadi daripada dilihat oleh lelaki yang halat, maka ketika itu sunat. Ketika itu kalau dia pergi dengan cara adab dia ialah fitnah atau perempuan yang muda sekalipun. Ya, jika tiada takut fitnah dan difaradkan tiada sunat segala perempuan dan khunsa ziarah akan segala kerabatnya, dan sunat ziarah kepada kubur anbiya, ulama dan aulia dan salihin, kenapa pula orang lain tak sebut sunat? Dengan kasat pada anbiya itulah menyatakan takzim. Kalau bicara kubur para anbiya, membesarkan mereka, ya, membesarkan tak apa. Kita membesarkan para nabi, mengagungkan itu apa. Yang tak boleh apa, sembah. Nabi tak ajar sembah dia. Membesar dan takzim tu disuruh. Agung, mengagungkan. Kita pun ada nama agung kan, yang di-Pertuan Agong. Kalau tak boleh itu, pengagung dia cabut jawatan ni. Kan? Tak payah pakai agung. Ya, masa Jumaat, kita doakan mudah-mudahan saudara kita, macam nama dia, sebut. Wah. Di isu so. Ya. Yang maha tu tak payah sebut. Ya. Yang mulia, yang agung. Tu sekadar apa? Pangkat dia je lah. Maka Rasul-Rasul, Nabi-Nabi lebih besar daripada itu. Mentazimkan. Dan menghidupkan akan musyahadah mereka itu, dan lagi pula ziarah akan mereka itu kembali atas mereka daripada berapa madat. Itu penting. Kalau dalam sufi dia penting kan. Dalam jalan tarikat dipanggil madat, bantuan Quran. Ya. Bagi suruh kita kalau boleh kekal memandang hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau dapat tengoklah, dah pernah mimpi Rasul. Mimpi kena kejar gimau. Nak mimpi Rasul ni kena kuat kasih. Tanamkan mahabbah, rindu yang kuat. Kemudian selawat bila ada. Selawat jangan kira banyak, jangan putus selawat. Ya, istihdarkan. Kemudian segala perbuatan kita rangkaikan dengan Rasulullah SAW. Kita makan ikut sunnah Nabi. Kita makan ni cara Rasulullah SAW. Berjalan cara Nabi, pakaian cara Nabi. Semua. Abang insya-Allah dia mudah berjumpa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, atau liqa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini petolong, ya, yang ukhrawi, mana dibangsakan akhirat, tiada mengingkarkan dia, melainkan orang yang mengharam kesalahan bagi segala kerabatnya. Dan sunat bagi orang yang ziarah itu berhadap pada pihak mukanya. Maknanya apa? Dia membelakangkan kiblat lah. Mayat kan dah kiblat, kita hadap muka dia. Dan memberi salam akan mereka itu dengan salam yang diambil daripada Rasulullah SAW. Assalamualaikum dar qaumin mu'min wa inna insya'allahu bikum lahikun. Salam kepada seluruh penduduk kaum muslimin perkampungan mereka itulah dalam kuburan itu. Wa inna, dan semuanya kami, insya-Allah kami pun akan berhubung, maknanya mengikuti kamu. Kita pun akan menyusul di maknanya. Tunggu masa. Mana mereka dengar. Kalau tak dengar, berjadah awi salam. Ya. Ini dia baca talqin, kena dengar dia kata. Kalau tak dengar lah. Banyak hadis-hadis sahih. Mana mereka ni dia dengar. Dan sunat dibaca pula Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Sunat juga. Dan sunat ditambah lagi atasnya. Allahumma, ya, Rabb hazihi al-ajsad al-baliyah wa ni'zamin nakhirah allati kharajat minad dunya wa hiya bika mu'minah anzala 'alaiha rahmat, ya, minka wa salaman minni. Baca Al-Quran barang yang mudah. Tadi bacanya kul huwallahu ahad 11 kali. Ya, ini terlebih aula membaca akan Yasin. Sunat kita baca Quran, bacalah apa yang mudah. Atau dibaca kul huwallahu ahad 11 kali. Kalau 3 kali pun dah sama kata Quran, kan? Baca 11 kali dulu. Dia baca Fatihah 3 kali, setengah riwayat. Kalau
mengikut Syekh Muhammad Ali Al-Kattani. Ya. Kita baca Fatihah 3 kali, Qul Huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, Qul Nas 3 kali. Terangkat azab dia. Ya. Dan tu cara kalau ada orang yang kita tertebus dengan dia tak tebus. Tu punya dosa kat dia kan mungkin lagi silap-silap tak sempat minta ampun. Baca kata hadiahkan dia, insya-Allah. Ya, dia redha dengan kita. Tu baca kubur. Ini kubur macam talqin pula dia marah dah. Macam-macam. Kemudian terlebih abad baca Yasin lah, ya, atau Tabarakal surah Mulk. Dan mendoakan baginya bagi mayat tadi. Kemudian daripada membaca Quran, hal keadaannya menghadap dia kepada kiblat. Baca doa ngadap kiblat. Baca tadi ngadap dia, salam ngadap dia. Ya. Yang ni terkala minta doa. Kata Syekh Jamal, terkala membaca dan berdoa menghadap ke kiblat. Baca Quran, doa menghadap kiblat. Masa beri salam tu kita menghadap dia. Bahawasanya doa kemudian daripada Quran itu diharapkan akan perkenannya. Lepas tu bila baca Quran kita doa balik. Sebab ada suka baca doa, lepas doa Al-Fatihah. Umum kitab, lepas baca Fatihah doa balik. Sebab doa selepas mengiringi Quran itu amat mustajab. Ya. Dan adalah mayat itu seperti orang hadir di hadapan baginya rahmat. Diharap baginya dapat rahmat dan barakah. Tapi sampai pada kiraat itu baginya di sini. Dan pada barang yang didoakan baginya kemudian daripada kiraah, daripada bacaan tadi. Jadi kalau jauh mayat itu sekalipun, ya walaupun tak ada samping dia, seperti yang lagi disebutkan pada wasiat dan kata Syekh Jamal, bermula tahqiqnya perkataan ini bahawasanya kiraat memberi manfaat akan mayat dengan syarat salah satu daripada 3 perkara. Ada kalanya hadir ia pada mayat atau pada kuburnya, atau dikasatkan ia yang membaca baginya. Mana-mana boleh. Pada mayat tu kalau boleh tanam, atau dekat kubur dia, atau kita niatkan pahala dia. Ya, semua pahala bacaan tu ada khilaf ulama, sama ada kita niat dulu boleh, atau setengah mengatakan baca dulu kemudian niat. Setengah kata baca dulu baru niat. Engkau niat benda tak baca lagi tak ada. Macam-macam. Tapi setengah ulama kata apa, niat dulu pun tak apa, mana-mana boleh lah. Yang dia baca. Dan jika ada ia kemudiannya, atau di doa ia baginya, bagi mayat. Dan jikalau jauh dia membaca itu daripada mayat sekalipun. Dan lagi katanya sunat membaca Yasin. Ya, baca Yasin. Bersurah Yasin lah. Jangan duduk Yasin kan. Baca surah Yasin dan doa niatkan baginya. Doa aku niatkan. Yang ni bagi orang yang mati tadi. Niat pahala disampaikan. Setengah orang pula dia ikut kepala dia kedekut. Kan dia takut nak doakan kita. Ikut dalam hadis kan 70,000 tahlil kan. Siapa buat tahlil 70,000, doakan insya-Allah terlepas azab kubur. Ya. Hadis ini dalam Hanafi dipakai. Sebab dalam mazhab Hanafi sah tasihkan hadis, ya, ia adalah birru'yah dengan mimpi ataupun birkashfin dengan kasyaf boleh. Satu ahli kasyaf kan, dia lihat muda sedang menangis, pemuda tu. Pemuda tu ahli kasyaf katanya. Jadi dia menangis. Bila orang tanya kenapa kamu menangis, dia kata ibunya sedang diazab. Allah. Jadi seorang syekh ada simpan zikir la ilaha illallah tahlil 70,000. Dia kata aku nak test hari ni, sahih tak hadis ni? Satu, dan sahih tak kasyaf lagi. Dalam pada itu terus dia tunduk, dia berniat, ya Allah sampaikan lepas ada tahlil zikirku 70,000 pada ibu si pemuda. Kejap lagi dia senyum. Dia kata kenapa kamu suka senyum? Alhamdulillah, ibuku telah dilepaskan daripada azab. Maka sahihlah hadis ni. Ya, dan sahlah kasyaf pemuda. Ya. Maka Hanafi dia pakai itu. Tak ada masalah, kita boleh lah kan buat 70,000 hadiah. Ada pula orang bawa 70,000 punya hadiah orang, kita bagi 5,000 je, kan habis tu punya. Itu kepala ikut kepala otak dia panggil. Kepala dia masuk air. Kita hadiah 70,000, kita punya pahala lagi ganda. Dia tak hilang kan.
Ya, kita hadiah orang sana pun, pahala kita bertambah. Bila sana dapat pahala lagi banyak. Ini dia kedekut, hampa pahala mu dekut lagi. Dia hadiah RM5,000 dah ada. Kan tolak RM5,000 tu tinggal RM65. Oh, hampa ingat duit siling. Macam-macam kan. Sawab amal kita hadiahkan orang, pahala kita bertambah. Apa yang payah nak hadiah. Lampau kalau adab dengan guru lagi lah. Kalau dengar guru kita meninggalkan atau sakit, kita hadiahkan pahala dia. Mudah-mudahan dengan berkat tu kalau sakit dia sembuh. Atau dia dah pergi, maknanya dia angkatkan martabat, dia ampun dosa, dia tambah pahala. Itu adab. Dan tahu punya kedekut. Mana nak ada pertalian kan? Betul lah, ada sufi dan tarikat sufiah. Tiap kali masyayikh kita hantar je Fatihah kat dia, dia akan tawajuh. Kita hantar je Fatihah. Habis. Dan lagi katanya sunat membaca Fatihah, membaca Quran dan doakan bagi mayat tadi. Ya, ini bagi orang yang mati atau bagi segala ahli kubur. Ya, semua lagi senang kan. Kita lalu ke ahli kubur tu Al-Fatihah. Dalam kau sampaikan kepada seluruh ahli kubur. Ahli kubur tu doa gitu kan. Dia pun suka kalau kita lalu kita doa, oh, gembira dia doa gitu. Ni lalu Fatihah ni ke bawah beruk mana lalu. Kan Fatihah pun tak tahu, salam pun tak ada. Dan lagi katanya faidatun telah datang daripada salaf. Salaf mana orang yang ulama hidup 300 tahun. Setengah riwayat 500 setelah ba'da wafatin Nabi SAW. Lepas daripada itu dipanggil khalaf. Daripada zaman kita ni semua dah mutaakhirin, orang jauh-jauh tinggal. Telah datang daripada salaf bahawa sembarang siapa membaca surah Qul Huwallahu Ahad 11 kali dan dihadiahkan padanya bagi ahli kubur, ya, diampunkan Allah Ta'ala dosanya dengan sebilang-bilang orang mati itu. Di dalam kubur itu. Ya, barang siapa membaca Qul Huwallahu Ahad 11 kali dan dihadiahkan pahalanya bagi ahli kubur. Mana semua ahli kubur diampun dengan sebilang-bilang orang yang mati itu. Dosa apa tu? Orang yang baca tu. Dia dapat pahala besar. Ya? Dan orang kubur pun dapat juga. Tu baru kita mesra dengan ahli alam barzah ni, tak ada mesra. Lalu Fatihah tak tahu. Punya nak kedekut. Dari riwayat yang lain diberikan akan dia pahala sebilang orang yang mati padanya. Ya? Dan sunat orang yang ziarah tadi hampir seperti keadaan hampirnya daripadanya pada waktu hidupnya. Ya, apabila ia ziarah pada ketika hidup. Macam mana cara kita adab bersopan, begitulah. Dan kata Syekh Ibn Hajar, dan memegang kubur atau barangnya adalah ia umpama tabutnya atau pagarnya. Dan jikalau pagar, jikalau kubur Rasulullah SAW sekalipun dengan tangannya. Dan mengkucup akan dia itu bid'ah. Jika kubur dikucup kubur. Tersengar kata bid'ah. Yang qabihah lagi makruh. Dan kata Syekh Hatib pada Mughni Muhtaj, dan makruh kucup akan tabut yang dijadikan atas kubur itu. Ya, itulah bangunan kubur itulah. Di atas kubur. Seperti makruh kucup akan kubur itu sendiri. Dan istilam, ya, dan mengkucup tangga pintunya. Ya, makan wali-wali besar kan, pada kucuk habis dinding kucuk. Mengambil kucuk aus, tanggal cat. Terkala masuk bagi ziarah aulia, maka bahawa sekalian daripada bid'ah yang dikerjakan oleh awam. Dan kata Syekh Ramli pada nihayah, bahkan jika kucuk itu kerana qasad mengambil tabarruk daripada mereka, tiada makruh. Ini ada khilaf. Ya, kalau Syekh Ramli kata, tengok niat dia lah. Dia niat dia kucuk, niat dia tu bukan nak ke batu tu. Niat dia ke dalam tu, tanda kasih dia kepada orang di dalam tadi tu. Ya, tu kata Syekh Ramli, kalau ada niat ambil berkat, tak apa dia tu.
seperti barang difatwakan oleh bapa kami, iaitu Ramli Kabir. Intah. Maka saya hendaklah beradab tekala ziarah istimewa pula pada makam Rasulullah SAW, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi kena beradab kan. Kena duduk beradab, Rasul ke depan macam ni kita beradab. Macam itulah cara dia. Ya, yang pakai kedah je. Dan jauh daripadanya kada barang yang berlaku dengan dia adat pada ziarah jugalah. Yang kita dekat-dekat kita je pun tahu tuan ni. Kita sengau ziarah makam wali pun tak ni dekat-dekat. Kan? Dia tahu dia banyak kotor lagi tuan-tuan. Bagi tiga hidup kerana membesarkan, mentakzimkan bagi mereka dan memuliakannya. Abilah dan sunat bagi jiran, keluarga mayat dan orang yang berkenalan dengan keluarganya. Kalau bukan jirannya sekalipun yang kenal, sahabat dan segala kerabat yang jauh, membawa makan makanan akan orang yang kematian. Ini terbalik, dia gembat kawan makan. Kawan tu dah bau laki meninggal, kan malang susah getih lagi. Mau kena buat kenui. Buat tahlil kenui kan. Patut ni dalam hadis suruh kita bawa. Yang kita datang tu pakat ramai-ramai. Malam ni nak bawa apa? Si ayam. Bawa lah tu. Si berani ke, si tanam ke. Ikutlah. Jangan suruh dia buat. Kita sendiri bawa. Makan kat dia tak apalah kan. Jamu dia sedap saja. Ni kawan dia. Leka nak kena buat. Kena lagi layan. Wah, datang pula tukang balon ni. Mulu tak ada balon ni je. Ada buat serapa hari, 3 hari, lagi apa? Menuju hari, lepas tu 40 hari, lepas tu 100 hari, lepas tu tak ada hari je. Apa hukum? Tu kalau dibuat tu kena adat, haram hukum dia. Kalau dibuat adatan, kena adat, tak boleh buat ni, tak boleh, tu haram hukum dia. Kalau dibuat kata Syekh Ramli tarahum lil mayyit, dia niat tu untuk mendapat rahmat bagi mayat, hadiahkan tu tak apa. Dia kita berdal suruh bid'ah je dan kata haram je. Ya, jadi kita tengok niat. Tujuan dia apa tu? Tujuan kita tak boleh ni suruh orang kata apa kita buat. Tu tak boleh. Kalau buat tujuan dia sama-sama kita bacakan Quran, zikrullah, pahala tu hadiah pada si mayat, bantu dia, tu baik. Itu tak apa. Ya. Tapi jaga tu kalau anak dia ada anak yatim, yang mati pula perempuan, suami dia meninggal. Perempuan tu muda pula lagi kan. Anak kecil-kecil 2-3 orang. Jaga. Jangan sekali-kali dia ambil harta tarikah peninggalan si mayat. Kan anak tu lelaki dia suami dia cocok duit kat bank apa nak buat jamuan dalam. Jaga. Anak tu harta bertampur anak yatim. Haram kita makan. Buat mengangguk-angguk zikir makan benda haram. Betul tunggu saya tengok. Kalau tengok rumah tu jenis anak kecil-kecil banyak kan anak yatim, ada kadang tak pergi kan. Dia buat tahlil kat masjid ni, kat surau masjid ni. Yang penting tahlil tu penting. Al-Quran zikir nak hadiah ke dia. Kan? Sebab takut-takut termakan harta anak ya. Dia pun tak tahu kan. Rupa anak yatimnya duit dia pakai. Kita lepas mengatip makan pula benda haram. Punya nyanyi betul. Ya, kena jaga tu. Ini sepatutnya dalam hadis Nabi suruh kita bantu. Bagi duit ke dia, hadiah ke dia ataupun makanan bawa. Ya. Lepas tu kita tahlil kat rumah dia. Sukalah dia kan. Ini tahlil dia agak suka. Kita kena menyiap kawan tu letih lagi. Datang pula ramai satu rombongan, 2 bas. Mahu nak rumah tengok Allah. Lepas tu buat bising pula. Malam ni misuk. Wah, makan misuk pula. Angkat ikan kering ni lah. Jadi maknanya tengok keadaan. Kalau bimbang tercampur harta anak yatim, jangan. Yang elok tadi lah Rasulullah suruh kita bantu dia. Bawakan makanan. Membawa makanan akan orang yang kematian. Makanan apa tu? Yang mengenyangkan. Ini pada adat. Mengenyang hakikat Allah Ta'ala. Ini senat. Maknanya menjadi sebab kenyang. Apa makanan kut? Bawalah makan nasi, jamuan kan. Pada hari itu. Dan malamnya. Dan menyungguh-nyungguh akan mereka suruh makan. Kerana mereka terkadang meninggalkan akan makanan sebab sangat duka cita. Ya. Kalau kita tahu pula dia ni suka apa, makan nasi apa. Kita bawa ya, jamu dia. Suruh dia betul makan dia makan. Jamu dia tu. Biar dia suka sikit kan. Baru terkejut kematian. Hati sangat terkejut mereka itu. Dan tiada mengapa disungguh-sungguhkan menyuruh dengan ia bersumpah. Jika diketahui akan mereka itu memeliharakan akan sumpah. Supaya jangan daim sebab tiada makan. Namun dia tak nak makan kan dan jadi lemah pula tubuh badan dia. Ya, itu dia antara dia. Habis. Dan kemudian satu lagi makruh. Lagi pula bid'ah bagi orang yang kematian memperbuat
makanan, ya, menserukan segala manusia atau makan dia. Sama ada dahulu daripada menanam dia atau kemudian daripadanya, seperti telah diadatkan kebanyakan manusia. Ya, makruh lagi bid'ah bagi orang yang kematian. Bagi orang yang kematian. Mana tuan rumah tu? Jangan dia buat, kita buat tak apa. Ya, kita buat tu disuruh. Wahabi banyak ambil kitab ni. Kitab Syekh Daud ada kata, dia tak tahu ni. Yang orang kematian dia tahu kata. Adapun kalau kita nak buat, kita buat, kita support dia, itu disuruh. Disuruh kita menggembirakan orang yang kematian tadi. Sebab apa? Mereka dalam kesusahan, kan? Dan mereka lagi makruh lagi bid'ah bagi segala orang yang disuruhkan dia memperkenankan seruan. Dia buat kemudian bagi kita. Jangan kita buat, hantar kat dia. Itu ada hadis. Dan haram mensediakan makanan bagi orang yang merata. Itu lagi tak boleh lah. Ya, jadi macam Cina kan. Cina diupah. Ya, kepala otak dia fikir kematian tidak ditangisi tak hebat. Wah, kalau pemergian ditangisi hebat. Itu kepala otak dia. Ya, kita jangan meratap, sebab meratap tak ada makna takut. Takut sudah Allah tak reda qada Tuhan. Itu dia. Ya, jangan meratap. Ini sediakan makan tak upah duit pun dia. Kan kelebihan kerana demikian itu menolong ia berbuat maksiat. Sebab itu ditegah. Dan kata Ibnu Hajar, kerana inilah makruh berhimpun atau ahli mayat menghajikan mereka dengan ghaza, ia telah mengkasarkan orang datang mentakziahkan mereka itu. Dan kata a'immah, tetapi segia bagi mereka itu berpaling tiap-tiap seorang kepada hajatnya. Kemudian kata Syekh Ibnu Hajar, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li. Fa inna khairal الحمد لله.